أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة المسلمين جميعا شيء الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتمه التسليم على الحبيب الشافي سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم افتح علينا فتوح العارفين يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا علما. اللهم ارزقنا فهما يا عليم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. Al-Afadilah, tuan-tuan guru, para alim ulama, seterusnya muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat, para penonton yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya marilah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana hanya saja dengan limpahan izin dan juga kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat sama-sama bersua, dapat sama-sama kita berhimpun walaupun secara online, secara live, dan berhimpunnya kita pada malam ini di dalam majlis halaqah ilmu yang padanya mudah-mudahan dikurniakan limpahan rahmat dan juga keberkatan daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ini kita agak istimewa kerana beradanya kita pada bulan Syaban dan juga bertepatan pula malam Jumaat Sayyidil Ayyam. Sayyidil Ayyam adalah di mana pada hari ini adalah hari kita sama-sama disunatkan untuk memperbanyakkan selawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bertepatan itu juga kita akan sama-sama membicarakan tentang kisah ataupun sirah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ianya memberikan manfaat kepada kita bersama
insya-Allah bukan semata-mata dalam kehidupan di dunia, bahkan sehinggalah kehidupan di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan muslimin muslimat sekalian, para penonton yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam kita hendak membicarakan tentang kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, dan saya mengajak diri saya dan kepada sidang penonton sekalian untuk terlebih dahulu kita mulakan majlis kita ini dengan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambil kesempatan dalam membicarakan tentang diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kita mengambil peluang untuk melaksanakan satu ibadah yang mulia, iaitulah ibadah selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Allah Subhanahu wa taala dan juga para malaikatnya pun berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini memperlihatkan dan menunjukkan betapa ibadah selawat ini adalah suatu ibadah yang mempunyai keistimewaan yang tersendiri. InsyaAllah kita sama-sama selawat terlebih dahulu. Barang siapa selawat satu kali, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya dengan 10 kali selawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selawat yang dipanjatkan bersama ianya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan berkenaan tentang kita sama-sama mempelajari akan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuan kita mempelajari akan kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Ianya sudah tentunya tuan-tuan dalam pelajaran sesuatu pelajaran itu ianya mempunyai tujuan dia. Begitu juga dengan ilmu sirah ataupun ilmu pengajian tentang kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga insan yang lain yang mana kisah mereka ini dibukukan. Tetapi istimewanya berkenaan tentang kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berkenaan tentang qudwah yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tauladan dalam kehidupan junjungan besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah antara kelebihan kita mempelajari dan juga menghayati akan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya bagi kamu pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada tauladan yang baik. Dan inilah yang disebutkan juga oleh kebanyakan ulama tafsir sebagai rahmatan lil alamin. Apa maksud rahmatan lil alamin? Rahmat kepada sekalian alam. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga adalah merupakan rahmat kepada sekalian alam. Kata guru kami Syekh Dr. Taufiq Ramadan Al-Buti, rahmat kepada sekalian alam ini iaitulah kerana tauladan yang ada pada diri Nabi SAW. Tauladan yang baik kepada mereka yang mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga kebaikan pada hari akhirat kelak. Dan antara tujuan lain agar supaya hadir rasa cinta dan kasih kita kepada Nabi SAW. Sebab apabila kita mengasihi dan mencintai Nabi SAW dengan sebenar-benar kasih, sebenarnya itu adalah di antara tanda kesempurnaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud tidak sempurna iman seseorang daripada kalangan kamu. Tidak sempurna. La yu'minu di sini bukanlah bermaksud tidak beriman. La yu'minu maksudnya tidak sempurna iman seseorang daripada kalangan kamu. Hatta sehinggalah aku na ahabba ilaih. Aku, kata Nabi SAW, paling dia kasihi dalam kehidupannya. Min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Mengatasi, melebihi kasihnya kepada kedua ibu bapanya, anak pinaknya dan juga manusia seluruhnya. Maksudnya, iaitulah nombor satu dalam kehidupannya, kasihnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh sanggah kasih seorang anak kepada ibunya. Memang seseorang tu kalau sebut kasih, kan, nombor satu dalam hidup ibu lah. Kemudiannya ayah lah, ahli keluarga lah, isteri lah, anak-anak lah. Kan? Pun begitu Nabi SAW sebut, sempurna iman itu sehinggalah kan kasih kepada Nabi SAW mengatasi kasih seseorang itu kepada ibu bapanya dan juga anak pinaknya dan seluruhnya. Nombor satu adalah kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Dan cinta kepada Nabi ini tuan-tuan kena pupuk. Nombor satu kena banyak selawat kepada Rasulullah SAW. Yang keduanya iaitulah dengan kita sama-sama perlu telusuri akan kisah kehidupan Nabi SAW. Yang ini sama-sama kita usahakan insya-Allah di dalam membicarakan tentang kisah Rasulullah SAW. Nabi SAW dia adalah daripada keturunan Nabi Allah Ibrahim SAW. Keturunan yang paling baik baginda Nabi SAW. Dan bila sebut sahaja Nabi Allah Ibrahim SAW, beliau dikenali ataupun dengan laqab terkenal pada Nabi Allah Ibrahim ini iaitulah Khalilullah, iaitulah kesayangan Allah. Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, dia asalnya orang Iraq. Nabi Allah Ibrahim ni dia asalnya orang Iraq. Dan kemudiannya baginda alaihi salatu wassalam berhijrah, suka berhijrah ke sana kan, ke sini, dan banyaklah tempat hijrah baginda Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan hijrahnya adalah semata-mata untuk berdakwah di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan satu hari Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam singgah di bumi Mesir. Tuan-tuan, bumi Mesir ni dan di situ adanya seorang raja Mesir yang dikenali sebagai Firaun. Firaun Mesir ni tuan-tuan, dia bukan nama orang, jangan salah faham. Bukan dia juga Firaun
Nabi Allah Musa, bukan Firaun yang sama. Dia adalah merupakan gelaran kepada penguasa di bumi Mesir. Kalau di Rom dikenali sebagai Qaisar. Kalau di bumi Habasyah dikenali sebagai An-Najashi. Itu gelaran dia. Kalau di Malaysia hari ini, kan mudah fahamnya seperti Raja, Sultan ataupun Agung lah. Dia bukan nama orang, dia satu gelaran. Di bumi Mesir, dia punya penguasanya Firaun Mesir. Dan Firaun Mesir ni pada saat ketika itu dia adalah seorang raja yang sangat suka kepada wanita. Tak kira sama ada wanita ataupun perempuan itu anak dara ataupun isteri orang, pasti akan disapu sama saja. Ni Firaun ni, dia gila perempuan. Dan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, bersama beliau isterinya yang tercinta, iaitulah Sarah. Isterinya Sarah ni tuan-tuan, dia adalah merupakan, ada yang menyebutkan dia adalah merupakan sepupu kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan Sarah ni, dia adalah seorang yang sangat cantik. Dia adalah seorang yang sungguh cantik. Bahkan kecantikannya boleh dikatakan, dikategorikan nombor satu di atas dunia. Cantiknya Sarah ni tuan-tuan. Subhanallah, tak boleh nak gambarkan lah. Nombor satu dunia, bukan nombor satu di Malaysia, bukan nombor satu di daerah Gombak, bukan nombor satu daerah Kubu dan sebagainya. Bukan peringkat daerah lah. Kita kadang-kadang nombor satu kampung je pun. Orang paling cantik kampung pun dah bukan main lagi, rasa bangga. Bahkan ada yang sampai mendedah aurat sana sini dan sebagainya. Sarah ni, dia tauladan kepada para wanita. Dia adalah seorang yang sangat cantik. Cantiknya bukan kepala, memang sungguh cantik. Tetapi dalam pada masa yang sama, beliau adalah merupakan wanita dan juga isteri yang solehah. Isteri kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Beliau menemani perjalanan dakwah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam ke bumi Mesir. Apabila sampai sahaja mereka ke bumi Mesir, di sana pegawai istana Firaun, dia mendapati bahawasanya ada wanita cantik lalu bumi Mesir. Lalu dikhabarkan tentang wanita tersebut kepada Firaun. Maka Firaun pun dia menitahkan supaya Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam untuk mengadapnya di istananya. Dibawalah bersamanya, iaitulah Sarah isterinya. Kemudiannya ditanyalah kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam tentang siapakah Sarah. Maka Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam menjawab bahawasanya Sarah itu adalah merupakan saudara dia. Dia tak sebut Sarah itu isteri dia. Dia sebut Sarah itu saudaranya. Dikatakan bahawasanya Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam pada saat ketika ini berbohong. Dan Nabi Allah Ibrahim ni tuan-tuan, dia tak pernah berbohong dalam hidupnya melainkan cuma 2 kali saja. Maknanya punya luar biasa orang. Punya baik punya orang tuan-tuan. Tak pernah bohong. Bohong tu pula bukan bohong yang betul-betul bohong. Kalau kita hari ini sebut macam bohong sunat lah. Satu dalam peristiwa ketika mana kaumnya mengajak dia untuk menyembah berhala. Dia kata dia uzur, sakit. Dia cari alasan. Dan itu adalah pembohongannya yang pertama. Dan yang keduanya adalah dalam peristiwa ini. Sebenarnya, maksud saudara itu pun bukannya pembohongan. Saudaranya, saudara boleh juga diertikan dengan maksud saudara seagama. Jadi, kenapa dia berbohong? Wallahualam, tuan-tuan. Boleh jadi kerana takut. Beliau ni takut diapa-apakan oleh Firaun. Bila mana Firaun ni tahu
Sarah itu adalah merupakan isterinya. Maka dia bagi tahu itu adalah saudaranya. Maka dijadikanlah Sarah ini sebagai wanita istana. Dibawa masuknya Sarah ke dalam kamar istana. Dan Sarah ni, muslimin, muslimat, para penonton sekalian, beliau adalah merupakan wanita yang solehah. Bukan sekadar cantik rupawan, kan? Bahkan beliau ni adalah merupakan isteri yang solehah. Apabila beliau berada di dalam kamar istana Firaun, nak dijadikan sebagai gundi ataupun perempuan simpanan kepada Firaun. Jadi beliau ni yang pertamanya, beliau solat. Kita ni tuan-tuan, bila berada dalam kesempitan, kan, kod susah setara mana pun, jangan pernah kita melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat yang paling sebaik-baik pengaduan kita adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antaranya dengan kita solat. Sarah ni masa tu dia solat. Walaupun kalau nak dilihat dah tak ada peluang lah, kan? Siapa lagi boleh bantu dia? Firaun, dia adalah merupakan penguasa, raja. Dia cuma dengan suami dia je. Tapi dia tidak lupa bahawasanya dia ni ada Allah. Kita pun bila diuji, jangan pernah kita ni lupa untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertepatan dengan apa yang kita selalu sebutkan di dalam surah Fatihah, iqrar kita ataupun pada bacaan kita. Iyyaka na'budu, hanya senya kepadamu ya Allah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya senya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Jadi Sarah ni dia selesai sahaja dia solat, lalu dia pun berdoa. Dikatakan bahawasanya ini adalah doa menghindari daripada dirokul. Baik juga kalau kan ada sesiapa yang ingin menulis doa ni. Saya baca sekali je tuan-tuan. Sebab dia mahal. Nak ulang takut banyak masa, banyak masa yang kita sangat kesuntukan masa. Jadi doa dia, Allahumma in kunta ta'lam anni amantu bika wa bi rasulika fa ahsin farji illa ala zawji wa la tusallit alayya al-kafir. Ataupun lebih kurang doa yang bermaksud, ya Allah, sekiranya engkau mengetahui bahawasanya aku benar-benar beriman kepadamu dan beriman kepada Rasulmu, maka peliharalah farajku, peliharalah mahkotaku, melainkan hanya untuk suamiku, dan janganlah engkau sesekali menyerahkan aku kepada orang kafir. Selesai sahaja beliau berdoa, Firaun pun masuk ke dalam kamar Sarah. Dan tujuannya masuk adalah untuk dia mengapa-apakan Sarah. Lalu dia pun menggerakkan tangan dia, cuba untuk menyentuh Sarah. Apabila dia cuba untuk menyentuh Sarah, tiba-tiba tangan dia kudung. Tangannya tidak mampu bergerak. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baik pelindung. Dengan syarat kita ni perlulah jadi hamba yang taat kepada Allah. Mohon perlindungan hanya senya kepada Allah. Lebih-lebih lagi musim COVID-19 ni, tuan-tuan, mohonlah, bacalah doa. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kami memohon dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada sejahat-jahat makhluk. Supaya Allah SWT mudah-mudahan lindungi kita. Lindungi kita daripada kejahatan makhluk. Sama ada makhluk manusia ataupun kejahatan makhluk yang lain. Bila dia cuba untuk menyentuh Sarah, tangan dia kudung. Lalu dia pun melihat Sarah. Dan dia rasa dan dia ketahui bahawasanya Sarah ni bukan calang-calang orang. Maka dia pun minta kepada Sarah. Padahal dia raja. Dia kata kepada Sarah, tolonglah doa kepada Tuhanmu supaya menyembuhkan penyakitku ini. Dan sememangnya sakit ni daripada Allah. Dan yang menyembuhkan juga Allah. Jangan lupalah. Yang
Yang datangkan sakit Allah. Dan yang menyembuhkan Allah. Dan ini kan diguna pakai sampai bila-bila, hatta pada musim hari ini. Kita hanya sebenarnya memohon kepada Allah, minta kepada Allah supaya Tuhan lindung kita, sembuhkan penyakit. Mohon kepada Allah agar diberikan kesihatan. Lalu Sarah ni dia tak ada sifat dendam, dia pendoa. Doa kepada Allah dengan izin Allah sembuh penyakit Firaun. Lalu Firaun ni bila dah sembuh, tangan dia elok balik, kan? Tiba-tiba bila dah elok, dia lupa. Dia cuba untuk mengapakan Sarah buat kali yang kedua. Memang benarlah manusia ni dia mudah lupa. Bukan orang Melayu je. Firaun pun mudah lupa. Jangan sebut orang Melayu je mudah lupa. Yelah orang Melayu lah. Bahkan manusia semuanya. Nas daripada kata nasya ni lupa. Firaun pun lupa. Memang manusia ni sifat dia lupa. Dah kena dah tadi. Kan? Bila dah hilang, kan? Bila dah hilang ujian, bila dah hilang kesakitan, bila dah hilang kemudaratan, maka mula lupa kepada Allah yang menghilangkan kemudaratan yang ada pada sisi dia. Subhanallah, semoga kita banyak mengambil iktibar. Lepas musim COVID-19, jangan ada yang lupa kepada Allah. Sekarang tak boleh nak pergi ke masjid, tak boleh nak berjemaah di masjid sebagainya. Nanti bila dah selesai, jangan pula malas nak solat di masjid. Jangan pula malas untuk beriktikaf di masjid. Rajin-rajinkanlah diri itu untuk pergi ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita dilupa ketika mana kita senang. Satu ketika nanti kita pernah berada dalam ujian hari ini. Dalam keadaan kira-kira memang satu dunia dalam keadaan yang susah dan juga keluh kesah. Jadi bila kali yang kedua, dia pun mintalah tolong sekali lagi kepada Tuhanmu supaya dia sembuhkan penyakitku ini. Maka Sarah ni tak ada sifat dendam. Dia pun berdoa kepada Allah dengan izin Allah, sembuh penyakit Firaun. Maka Firaun pun terus membebaskan Sarah. Bila mana dia mengetahui bahawasanya Sarah ni adalah merupakan bukan sekadar seorang wanita yang cantik, tetapi ada hubungan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kerana mengiktiraf Sarah ini adalah merupakan orang yang luar biasa, yang hebat hubungannya dengan Allah, maka beliau pun menghadiahkan, Firaun pun menghadiahkan kepada Sarah seorang wanita istana. Dan ada yang juga menyebutkan dia menghadiahkan anak perempuannya yang bernama Hajar kepada Sarah. Maka Hajar ni pun ikutlah Sarah bersama-sama dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam pergi ke bumi Palestin. Muslimin, muslimat rahimakumullah ta'ala yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Demikianlah serba ringkas kisah berkenaan tentang Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam dan juga kisah isterinya Sarah. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita bersama insya-Allah, supaya dalam kehidupan ni kita sama-sama berusaha menjadi hamba yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan hubungan kita yang benar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itulah padanya ada pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga perlindungan daripada sisinya. InsyaAllah ada kesempatan kita sambung lagi dan juga telusuri lagi akan kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang merupakan daripada keturunan dia lah maka lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itu dahulu, yang baik daripada Allah. Segala kekurangan, kelemahan adalah daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum.